Tuan-tuan, mudah-mudahan dengannya Allah terimalah amal kita yang tak seberapa ni kan. Dan Allah ampun segala dosa-dosa kita. Amin. Dosa ibu ayah, dosa para guru, para alim ulama, para pejuang-pejuang Islam seluruhnya. Bangkit di masyarakat kelak, kita semua nak masuk surga kan? Macam tak semangat je nak masuk surga. Kan? Kau nak masuk pintu sebelah dia. Jangan buat pasal tuan-tuan. Kan? Kita semua nak masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Dalam perjalanan tadi, radio dia, anak tak pasti kumpulan apa, dia pasang satu lagu. Macam mana? First time nak dengar lagu tu. Lagu tentang solat subuh lah. Kan? Dekat-dekat nak masuk waktu tadi. Dia lebih kurang beginilah. Di penghujung malam, subuh menjelang. Wahai manusia, kenapa engkau tak sembahyang? Tapi lagu dah sedap lah. Tuan-tuan jangan dengar anak sebut, memang tak sedap. Di penghujung malam, subuh menjelang, wahai manusia, kenapa engkau tak sembahyang? Di penghujung malam, fajar menyingsing, kenapa engkau masih terbaring? Kan? Bagus lagu tu. Tak ingat kumpulan apa. Tak ingat apa dia tak sebut. Tapi kenal lah tu. Tapi kalau dah orang tak bangun subuh, kalau masih terbaring, pasampi lagu apa pun dia bukan dengar. Betul. Dia sendiri pun duduk terbaring lagi. Allah. Baik. Alhamdulillah. Maka syukur banyak kita kepada Allah, Tuhan Maha Agung, ngasih penyayang dengan segala limpah rahmat, inayah. Maka Allah kurniakan kita kebaikan, Allah bangunkan kita subuh. Tuan-tuan betul subhanahu wa ta'ala. Macam mana sebut selalulah tuan-tuan, bangun, tidur ni benda yang di luar kawalan. Dulu masa belajar dia sebut tindakan luar kawal, tidur. Mula-mula Allah ciptakan satu makhluk namanya besi, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia dah ada tanda 105. Yang baru dapat kitab 105. Untung beli kitab lambat kan? Terus buka muka surat 105. Kalau beli awal-awal kena start muka surat 1. Tafsir surah Fussilat tu kan. Baik, kita sambung besi dari tadi dulu sikit jadi baru kita sambung kitab kita. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allah buat besi. Besi ni kuat tak? Kuat tak besi? Kuat lah kan? Tak percaya terhantuk kepala tengok. Besi ni kuat. Lalu besi ni dia bangga, dia kuat. Dia bangga, dia kuat. Lalu tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila dia rasa dia hebat, Allah ciptakan api. Api bakar besi kan? Cair besi. Hilang sombong, hilang ego besi. Api bakar dia cair habis. Api kata dia kuat. Allah datangkan air, padam, mampu terus api. Air pula kata dia kuat. Allah datangkan awan. Awan yang tukang bawa air. Awan kata aku lagi kuat. Allah tiupkan angin. Allah kata awan tak lagi ke mana, aku yang bawa. Angin kata dia lagi kuat. Boleh faham tak? Awan tolak angin, sangkut dekat bukit. Hujan turun, bukit kata aku lagi kuat. Bukit kata aku lagi kuat. Datang manusia cantah bukit. Bukit buntung pun dia cantah. Manusia kata aku lagi kuat.
Boleh faham tak? Kuat tara mana manusia tuan-tuan? Allah datangkan mengantuk. Tengah bawa kereta pun masuk longkang. Betul? Mengantuk lebih kuat lagi pada manusia. Dia tak kuat, dia tengah tidur, dia tak sedar bunyi subuh. Mengantuk kuat lagi, menguasai manusia. Boleh faham tak? Nah, maknanya lemah manusia. Lepas tu tuan-tuan, sekuat-kuat mengantuk, duk celek boleh jadi tidur, duk berdiri boleh tombang, duk dengar kuliah lagi lah. Boleh faham? Bukan Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Umar. Boleh. Allah datangkan perasaan resah gelisah. Perasaan resah gelisah lebih kuat. Dia fikir ada masalah, dia tak boleh tidur. Betul ke tak betul? Ada masalah, risau, tak boleh tidur. Duk fikir. Perasaan resah gelisah, risau ni lebih kuat daripada tidur. Resah gelisah ni dekat akal ke dekat hati? Perasaan duduk di mana? Perasaan duduk di mana? Tuan tak faham perasaan? Anak cakap Kelantan. Feel. Feel ni dekat mana? Hati. Akal tukang fikir. Feelnya di hati, betul? Betul ke tak betul? Perasaan kacau, mata tak boleh lelap. Resah gelisah lebih kuat. Apa yang boleh tenangkan perasaan? Zikrullah. Betul? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Betul tak betul? Maka zikirlah benda paling kuat. Boleh faham? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zikir paling kuat. Dia boleh tenangkan jiwa manusia. Sebab tu kata ulama, zikir ni adalah satu simpulan pada tali yang kita sedang bergantung. Tuan-tuan panjat tali, dia panggil apa? Yang panjat tali ni panggil apa? Training apa? Bomba, askar polis. Tali satu orang panjat. Tuan-tuan tak pernah? Pondan tuan-tuan. Oi, latihan tu tuan-tuan tak tahu. Tahu. Tangan tak kuat, tak sampai atas tuan-tuan. Memang melurus ke bawah balik. Bukan tangga tali. Semata-mata tali. Panjat ke tali tu. Boleh faham? Jadi dekat tali tu kata ulama, kita kena buat simpulan, buat buku. Bukan buku kita ni. Buku tali tu. Ruas. Simpulan. Supaya kita panjat, pegang kat situ lebih kemas. Boleh faham? Kalau nak jatuh pun, kita sangkut dekat simpulan tu. Kita tak mudah jatuh ke bawah. Itulah zikir. Kalau tak ada zikir, kita akan terlepas pegangan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Minum dulu. $105. Kan untung baru beli kita dah sampai 1. Siapa nak lagi bagi tahu? Never mind. Bayar sudah RM32. Kurang jangan, lebih dialu-alukan. Kita sama tafsir ayat surah Hamim yang membawa berita gembira kat situ. Tak apalah, kita ulang sekali lalu. Hamim. Tuan-tuan, huruf-huruf ni Allah mulakan Quran. Anda dah sebut belum? Tak pasti, tak apalah, ulang kuilah, tak berdosa kan. Huruf-huruf ni tuan-tuan, huruf-huruf yang terputus ni, kata Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir dia, semua surah yang bermula dengan huruf-huruf terputus ni, huruf muqatta' ni, huruf terputus, alif lam mim, ha mim, alif lam mim ra, Yasin, segala macam ni. Ayat kedua, ni ayat pertama kan, Hamim tu ayat pertama kan. Ayat kedua, dia mesti mari ayat yang menguatkan, ayat pengukuhan, bahasa dia. Contoh cuba tengok. Diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Tanzilu min Rabbir Rahim, turun daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan yang Maha Pemurah.
Hamim ni kita cakap cikgu lah, mudah cikgu. Tuan-tuan tak pernah sekolah tak? Pernah? Macam tak pernah sekolah je. Senang kan? Kan kita lawak-lawak sikit lah pagi ni tuan-tuan. Pasal yalah pagi ni kan orang sedang bertafakur banyak kan, bangun subuh. Kan? Tuan-tuan, kita sekolah. Bila cikgu ajar, katalah budak dia mengelamun. Kan? Sampai Hong Kong. Kan? Duduk sebelah Jackie Chan, dia punya mengelamun. Kan? Cikgu pun tanya. Dia kata, "Muhammad, bangun." Cikgu pun tanya. Bila cikgu tanya, dia tak boleh jawab. Yalah, kepala otak dia kelain, dia tak boleh jawab. Kan? Bila tak boleh jawab, cikgu kata, kalau dah tak boleh jawab, lain kali cikgu ajar bagi tumpuan. Boleh faham tak? Dah tak boleh jawab, jangan mengelamun. Alif Lam Mim. Apa maksud? Tak tahu. Allah saja letak ayat yang kita tak boleh tafsir. Bahkan bukan kita, Rasulullah SAW pun tak boleh tafsir. Rasulullah kata, aku pun tak tahu. Sahabat tanya Nabi, Alif Lam Mim ni apa benda Rasulullah? Yasin, Alif Lam Mim Ra ni apa benda? Hamim. Apa benda ni Rasulullah? Nun. Lagi teruk, satu huruf tu. Betul? Nun. Sudah. Dah. Nabi kata, hanya Allah saja yang tahu. So bila kita dah tak faham, kita tak tahu, cikgu tadi kata, kalau dah tak tahu, jangan mengelamun. Cikgu sambung, suruh tumpu. Faham tak faham? Kalau dah tak faham, jangan melamun. Tolong tumpu, tolong fokus. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Nampak tak? Alif Lam Mim. Inilah dia Quran. Itu. Mari ayat kedua. Nampak tak? Kamu tak tahu. Ini Quran. Tolong perhati. Gitu. Kamu tak tahu. Inilah Tuhan yang turunkan. Yang Maha Pemurah. Kalau kamu nak tahu. Gitu. Boleh faham tak? Dan betul subhanahu wa ta'ala. Jadi semangat lain macam pula pagi ni. Semangat tuan-tuan beli kitab kamu. Alhamdulillah. Berkat ya Allah. Amin. Siapa nak boleh nanti bagi nama kat Abang Zamil kita apa. Anda tolong beli dulu dan duit anda dulu. Tak ada hal. Tolong bayar balik. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni Al-Quran yang berbahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Kenapa bahasa Arab? Bahasa Arab. Dan bangsa Arab. Dua tu sekali lah kan. Dah bangsa Arab, bahasa Arab lah kan. Dah bangsa Melayu, cakap Melayu lah kan. Tapi ada tak bangsa Melayu cakap lain? Itu nanti dalam satu rencana TV. Pulau apa benda dah yang dia lebih dekat dengan Australia. Melayu. Baju kurung, cakap Melayu, hidung penyek. Bukan cakap Melayu. Baju kurung, hidung penyek. Masakan, makanan semua Melayu. Kulit sawah matang. Patah haram tak berarti cakap Melayu. Cakap orang putih, slang Australia lagi. Mereka ni dikatakan waktu dulu-dululah penjajahan apa semua dibawa oleh Mak Saleh ke pulau tersebut sampai sekarang. Tapi agamanya Islam. Cakap orang putih, slang Australia. Anak tak pasti dia rumpun Melayu kita, anak lupa ataupun rumpun Melayu Indonesia. Mana Jawa ke apa-apa. Tapi tak erti cakap lah. Cakap orang putih. Pulau apa kata ingat? Siapa tengok? Tak apalah, yang tu kalau tak ingat pun tak berdosa. Jadi Allah kata bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab ataupun bangsa Arab? Kenapa tuan-tuan? Pertama tuan-tuan, Allah hantar Nabi SAW ke bumi Arab, Jaziratul Arab ni, kerana di situ pusat agama pada masa tersebut. Semua orang datang tumpu kerana adanya Baitullahil Haram. Jadi semua orang datang tumpuan. Bila tumpuan, jadi orang terpaksa bercakap dengan bahasa tempatan. Maka Allah turunkan Quran dengan bahasa tempatan.
Itu hikmah dia. Boleh faham? Di samping ianya sendiri bahasa surga. Dan memang Allah buat gitu pun. Boleh faham? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, tak ada benda yang kau buat sia-sia. Semua ada sebab musabab dia. Semua ada manfaat dia. Semua ada baik buruk dia. Insya-Allah. Itu kita nak faham kenapa bahasa Arab. Satu, yang kedua, bahasa Arab ni bahasa yang paling kaya. Bahasa yang paling kaya nahwu dia, grammar dia. Bahasa Arab. Bukan bahasa orang putih, bahasa Arab. Nombor 1 grammar dia, nahwu dia. Bahasa paling kaya. Kerana apa tuan? Satu perkataan dia tuan-tuan, dia punya maksud dia sangat-sangat dalam. Kita ambil satu contoh perkataan. Apa? Faqih. Faqih anda pernah ceritakan sini kan? Faqih. Apa maksud faqih? Apa maksud berkat? Barakah. Barakah tuan-tuan, kata almarhum Tuan Aziz anda pernah sebut, anda ulang. Barakah ni tak ada bahasa dunia yang mampu menterjemahkan perkataan barakah. Maksudnya alih bahasa. Terjemah. Perkataan demi perkataan. Alih saja. Makan, ta'am. Makan, ta'am. Tak boleh. Barakah Melayu sebut apa? Berkat. Di Melayu kan perkataan Arab juga. Boleh faham tak? Jadi berkat ni apa benda? Kata Al-Muhammad bin Aziz, mudah nak faham berkat. Pertama, orang tu kena Islam. Kedua, orang tu kena kitab baru 70. Lain. Siapa yang baru beli kitab, dia duduk pada muka surat 70. Anak tak cek kat kedai. Kata tuan kedai, sama. Kita pun ambil lah. Betul tak? Betul. Cuba baca. Ui, jauh lagi tu. 20 muka surat. Betul. Muka surat sebelah dia surah Al-Kafir. Okey, tak apa. Jangan buat dosa je, ini semua boleh. Apa tadi yang sebut? Berkat. Berkat tuan-tuan. Pertama kata Al-Muhammad bin Aziz, dia kena Islam. Yang kedua, dia kena beramal dengan ajaran Islam, baru hidup dia berkat. Faham tak? Betul tak betul? Dia Islam, tak solat, tak berkat. Walaupun nampak dia kaya, rumah besar, mungkin isteri dia 2, tapi tak solat. Pada masyar tak berkat hidup dia. Tak tunggu masyar, alam barzakh tak berkat hidup dia. Faham? Dia beramal dengan Islam. Perangai dia macam orang Islam. Suka tolong jiran-jiran, ramah, baik. Pantang nampak anak kita dia belanja, tapi dia bukan Islam, juga tak berkat. Faham? Dia kena Islam dan beramal dengan Islam, baru berkat hidup dia. Itu nak kupas kata barakah. Ini kayanya bahasa Arab. Boleh faham ya? InsyaAllah. Yang membawa berita gembira, ni berbahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Apa maksud bagi kaum yang mengetahui? Tentang Allah Taala. Maksudnya bagi kaum yang nak mengerti, nak faham, nak cakna dengan Islam, dia akan ambil manfaat. Tapi kalau degil ke hati, dia tidak akan dapat manfaat daripada Islam itu sendiri. Jelas? Yang membawa berita gembira dan amaran. Mubasysyiran wa nadhira. Berita gembira dan amaran. Berita gembira ni apa dia? Amarannya apa dia? Berita gembira kata Ibn Katsir rahimahullah, berita syurga. Amaran, berita azab neraka. Waliyadzubillah. Boleh faham? Solat Allah janji syurga. Betul? Betul tak betul? Tapi orang tak percaya kan? Ramai yang tak solat. Setuju? Nampak tak nampak? Ini tutup aurat Allah janji pahala. Betul? Tapi ramai yang tak percaya. Orang dedah aurat bahkan seksi.
Beli kitab Nabi, sirah Nabi dapat pahala tak? Dapat tak? Dapat. Ramai orang tak percaya tak beli, betul? Bukan Masjid Senali, Masjid Sayyidina Umar. Masjid Sayyidina Umar tak nak? Bangsa kan? Berita gembira syurga, azab neraka, Allahu Akbar. Judi, zina, arak, Allah kata berdosa besar masuk neraka. Orang tak peduli, orang buat. Betul-betul? Maknanya apa? Dalam Quran ni lengkap. Dalam Quran lengkap, ya Allah. Ma farratna fi kitabin min syai'in, kata Allah. Dalam Quran tak ada satu benda pun yang aku terlepas pandang. Semua ada info. Tak faham, tengok tafsir, kata Allah. Nampak tak? Tengok tafsir. Tafsir akan perjelas ayat ni begini maksud dia. Ayat ni begini amalan dia. Ayat ni yang larangan ni haram ke makruh. Yang suruhan ni wajib ke sunat. Tafsir akan memperjelaskan. Boleh? InsyaAllah. Maka kebanyakan mereka berpaling, Allahu Akbar, daripada peringatan. Berpaling darinya, lalu mereka tidak mendengar dan mereka berkata, hati-hati kami berada dalam tutupan yang menghalang daripada apa yang kamu suruhkan kami kepadanya, dan pada telinga-telinga kami ada penyumbat, serta di antara kami dan kamu ada sekatan. Maka kerjakanlah kamu untuk agamamu, sesungguhnya kami juga bekerja untuk agama kami. Bukan setakat berpaling, menjawab pula. Boleh faham tak? Menjawab pula. Kita bagi dakwah, kita sampaikan hujah, dia kona kot lain. Kita kata begini, dia jawab kot lain. Ada orang jenis ni? Belambak. Kita kerja subuh, pergi dulu. Pergi dulu, kalau subuh kita balik-balik duha lah tuan-tuan. Betul. Kita ajak mai kuliah. Ustaz Ana, Ustaz Aziz, Ustaz Sedap. Dia nak hak sedap pun dia tak datang. Ustaz Aziz malah kata tak datang. Hak sedap. Oh, ada hal lah. Kenapa tak cakap awal-awal? Saja je cakap, tak cakap. Kita pula yang salah. Yang salah kita pula tak bagi tahu awal. Kita nak jaga dia. Anak kita 7 pun belum solat, nak jaga dia seorang. Contoh, boleh faham dah? Ada je jawapan. Jawapan yang selalu tuan-tuan, kalau kita ajak orang solat pergi masjid, apa dia jawab? Tak sempat. Tak mandi lagi. Kan? Tuan-tuan, tak sempat ni, tanya dia. Allah bagi kat dia 12 jam lah. Kita 24 jam, dia sempat. Dia 12 jam. Sama dia 24, kita 24. Betul tak? Betul tak? Dia 24, kita 24. Bukan yang di 24. 24 jam. Dia 24 jam, kita 24 jam. Rasulullah 24 jam. Betul tak betul? Semua orang 24 jam. Kenapa ada orang boleh bangun tahajud, orang boleh duha, orang boleh sempat baca Quran, siap khatam, orang boleh datang masjid, orang boleh dengar kuliah. Kenapa manusia lain tak boleh? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nampak? Kenapa tuan-tuan? Kata para ulama, Allah dah cabut keberkatan masa daripada hidup dia. Dia tak ada nak buat benda-benda baik. Dia tak ada nak buat amal soleh. Keberkatan tu Allah cabut, menjadikan masa tu berlalu laju bagi dia, tak sempat untuk dia fikir ibadah. Jangan sampai tahap tu, ya Allah. Boleh faham tak? Jadi masa yang ada, Allah bagi dia sibuk duit, makan, minum, tidur, duit, makan, minum, tidur. Tak nak fikir lubang kubur dia. Tak nak fikir kebangkitan, tak nak fikir sakaratul maut, tak nak fikir. Boleh Allah cabut keberkatan. Dia tak ada nak buat amal soleh. Kata ulama, 3 benda kalau boleh. 3 benda. Ini sebagai paling basic lah. Paling basic. Jangan tidur sebelum baca Al-Mulk. Mudah kan? Mudah tak? Mudah. 3 ayat je pun. Betul kan? 13 ayat. Jangan tidur melainkan kita dah baca surah Al-Mulk.
InsyaAllah. Amin. Allah bagi kita kekuatan. Malam ni nak tidur je, Quran letak siap-siap kat ujung kepala. Kan dalam bilik tidur ada meja kecil kan. Jangan letak Maggi je kat situ. Letak Quran. Nak tidur tengok Quran, ambil wuduk baca. Jangan baca kat handphone. Pasal apa? Baca kat handphone ni biasanya sambil baring, pakai terlepas begitu je tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh handphone. Bismillah jatuh dah handphone. Kerah dah tu, lena. Pegang Quran, Melayu ni kan dia jaga adab dengan Quran betul. Melayu cukup jaga adab dengan Quran, tapi tak jaga perintah Quran. Kan? Adab dengan Quran, wuduk dia jaga. Keluar lutut kena rotan. Betul? Pergi mengaji yang tuk kampung, keluar lutut. Lutut, rotan sampai dekat lutut. Cukup jaga adab. Kan? Jaga adab. Tapi perintah yang Quran bagi tu dia tak jaga. Tak apalah. Ambil wuduk, kita duduk sila elok. Kan? Tak atas bantai. Duduk sila elok, kalau lena juga tak tahu lah tuan-tuan. Kan? Habis tu baru katuk, letak, tidur. Al-Mulk. Boleh. Jangan berlalu. Waktu duha kita, solat duha dah tentu insya-Allah, tanpa surah Al-Waqi'ah. Panjang sikit. 60 berapa tak? 60. 9. Lebih. 70 lebih. Waqi'ah kan. Al-Mulk 30. Kan? Jangan berlalu waktu duha tanpa surah Al-Waqi'ah. Boleh? InsyaAllah. Alah 70 ayat kan tuan. Mana rasa slow 10 minit lah. 10 minit je pun. Al-Mulk 5 minit 30 ayat. Boleh InsyaAllah. Baik, nah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuan-tuan, kenapa musyrikin Mekah kata, kenapa antara rasul utusan ini di kalangan manusia, hantarlah di kalangan malaikat? Apa hikmah Allah hantar Rasulullah manusia juga? Kenapa tak hantar malaikat? Kata almarhum Tok Bin Aziz, tuan-tuan, dia kata, kalau Allah hantar Rasulullah ni seorang malaikat. Malaikat tak ada nafsu tau. Boleh faham tak? Malaikat tak ada nafsu. Mampu kita tak boleh makan. Nak ikut malaikat tak makan. Faham ke tak? Tak apa lagi bab makan. Malaikat tak kahwin. Boleh tahan? Kawan ni main baju kopi jantan, tongkat ali, hari-hari mau, tiba-tiba tak boleh kahwin. Jam bro. Faham ke tak? Tuan-tuan, keluar nanah kot telinga tuan-tuan. Faham tak faham? Malaikat tak ada nafsu, macam mana kita nak ikut? Malaikat tak ngantuk, tak tidur. Kita kuliah tidur. Contoh Masjid Sayyidina Umar. Faham tak faham ni? Ini tuan-tuan yang terhormat. Malaikat tak nak. Tak boleh ikut kita tuan-tuan. Faham tak faham? Sebab tu Allah tak buat di kalangan malaikat, manusia yang mana dia tidur. Nabi kata, pada mata kamu ada hak, kamu nak tidur. Kalau tak tidur nanti migrain, darah tinggi, stroke. Contoh. Bawa kereta melilau nak masuk longkang. Contoh. Boleh faham tak? Pada mata kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak. Nabi kata, maknanya kena hak isteri kena tunaikan. Pada batang tubuh kamu ada hak, kamu kena makan. Jangan puasa setiap hari. Boleh faham tak? Kena makan. Kesihatan kena jaga. Maka Nabi tunjuk pada kita begitu. Ada masa Nabi puasa, ada masa Nabi makan, ada masa Nabi bersama dengan para isteri dia. Ada masa Nabi tidur. Malam tidur, siang sebelum zuhur pun Nabi tidur. Faham ya? InsyaAllah. Okey, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Ana nak ingat, ana dah sebut dah dulu sekali tapi ana ulang. Perkataan Esa ni tuan-tuan, guru ana disebut, kalau boleh jangan sebut Tuhan itu satu. Kerana satu merujuk pada bilangan. So ada unsur, bukanlah memang betul sama, tapi sebutan tu ada unsur persamaan. So Allah satu, yang tu satu. Boleh faham tak? Itu guru anak tu dia kata sebut Allah itu Esa. Esa ni tak ada benda kita guna pada benda lain, betul? Kan? Ustaz sembang kuliah sedap. Isteri ustaz berapa ustaz? Isteri anak Esa. Ada sebut begitu? Tak ada. Sebut Esa memang dia tu wing lah tuan-tuan. Boleh faham tak? Ustaz anak berapa orang ustaz? Anak Esa. Ada? Ada. Anak satu ya. Betul tak betul? Tak sebut Esa. Orang tu kalau bercakap bahasa dia guna Esa, anak ada rumah yang Esa. Memang gila tu tuan-tuan. Betul? Esa hanya memang ngam Allah buat terletak pada dia saja. Sebut benda lain tak ngam. Boleh faham ya? InsyaAllah. Maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mintalah keampunan kepadanya. Jalan lurus menuju kepadanya. Lillati hiya aqwam. Baik, mintalah keampunan kepadanya. Baik tuan-tuan. Jalan lurus kata Dr. Hamka rahimahullah taala. Jalan lurus ni mudah ke jalan bengkok ni yang mudah? Jalan banyak kona mudah ke jalan straight mudah? Tuan-tuan, walaupun federal, jalan federal tak ada tol, tapi orang masuk highway juga walaupun duk komplain tol mahal. Betul tak betul? Pasal apa? Straight. Betul tak betul? Senang. Straight. Kan? Duk komplain bayar tol. Dia tak lalu pun jalan kampung. Aku pun sama lah. Highway juga. Pasal apa? Straight, mudah. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan, jalan agama ni mudah. Kenapa orang cari jalan payah? Apa maksud jalan payah? Kita ambil minum arak. Minum toddy lah. Mudah faham. Minum toddy. Minuman keras. Pertama, hilang kewarasan akal. Betul? Kepala otak dia hilang normal dia. Bila hilang kewarasan akal, dia tengok divider, dia kata tilam. Dia tengok corner, dia kata straight. Betul? Dia terjun longkang. Baru ni ada satu mabuk langgar program mati kan? Ada baru dalam 2-3 minggu lepas kan? Mati. Mabuk bawa kereta, mabuk langgar orang. Nampak tak nampak? Jalan payah. Jalan mabuk ni elok. Macam mana cerita P. Ramli dia balik mabuk tu? Kan? Ayah dia kata, tompel lah ayah dia kan. Cerita apa? Engkau jalan tengok. Dia pun jalan. Kan lurus bapak. Tompel kata, lurus kepala otak kau. Tompel kata kan. Cuba kau bernafas depan bapak. Bapak nak bau. Dia pun bukan bernafas, dia sedut. Itu sedut lah bongok. Tompel sedap bahasa dia. Ni mabuk. Tapi jalan lurus orang tak mahu. Judi, habis duit ringgit. Sampai duit dapur pun habis. Tak? Orang pilih. Duit tu boleh simpan, belanja anak isteri, nafkah. Orang tak mahu. Nampak tak nampak? Ini jalan lurus ada. Nak pergi satu destinasi, lurus cepat sampai. Lurus tak sesat, boleh nampak destinasi. Orang yang berpegangan agama dengan kuat, dia faham agama dia. Dia boleh nampak alam barzah, dia boleh nampak syurga, dia boleh nampak neraka, dia boleh nampak mahsyar. Dengan suluhan ilmu. Tapi bila dia buang ilmu, dia tak nampak. Dia akan pergi rata-rata. Jalan mungkar, jalan maksiat, semua dia akan pergi. Dia tak nampak. Depan destinasi tu dia tak nampak. Boleh faham tuan-tuan? Apa jadi kalau kita semua ni tak solat? Tuan-tuan bukan jenis orang solat. Cuba jawab. Apa jadi? Apa akibat? Tak boleh jawab. Pasal tuan-tuan semua jenis tak tinggal solat. Kan? Kalau tak solat, pertama dosa besar betul. Tuan cuba fikir apa kata
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man taraka solah fala dina lahu. Allah. Berat ni. Siapa tinggal solat sengaja, dia tak ada agama. Faham? Tak ada agama ni tak tunggu padang mahsyar. Dalam kubur tu dah teruk. Maka kita nampak benda ni. Betul tak betul? Kita nampak benda ni. Nah, kita nampak. Kubur kita tak masuk lagi. Padang mahsyar kita tak sampai lagi. Tapi kita dah nampak. Dengan suluhan ilmu. Nampak tak? Maka kita lalu jalan solat, bukan jalan tinggalkan solat. Mereka lalu jalan tinggalkan solat, mereka tak nampak. Hala tuju mereka tak tahu nak pergi ke mana. Janji nampak, itu seronok, ni seronok. Semua ambil, asal seronok semua ambil. Jadi mereka dah tersasar daripada jalan yang sebenar. Boleh faham? InsyaAllah. Mintalah keampunan kepadanya. Jangan ada minta ampun dengan benda lain. Bertaubat kepada Allah. La yaghfiru dzunuba illallah. Dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Syirik ni. Syirik ada besar, syirik kecil. Besar kecil tetap berdosa. Tetap berdosa. Bahkan kecil kalau berterusan dia jadi syirik besar. Maksud jadi syirik besar, lama-lama dia buat dosa kecil, dia akan terbiasa, dia akan tak kisah pun buat dosa besar. Itu maksudnya. Dia jadi tak kisah. Macam orang yang mula-mula minum minuman keras. Mula-mula seteguk mabuk, lama-lama 3 jam tak mabuk. Faham ke tak? Boleh faham Bahaya tak? Bahaya. Anda betul sebenarnya nak buat tak? Bukan bahaya, sangat-sangat bahaya. Tuan-tuan, orang yang lekat solat fardu 5 waktu, kalau tuan-tuan terlewat sikit, apa rasa? Tak boleh duduk kan? Tak boleh duduk. Bukan tinggal, lewat je, terlewat. Bukan tinggal. Boleh mana? Terlewat. Katakan tuan-tuan ada urusan, hari ni hari Minggu, nak pergi Kenuri. Kenuri pula Sepang. Tuan-tuan duduk di selatan, Sepang utara. Boleh faham Bukit Guntung nak pergi Sepang, Kenuri. Jauh tak? Jauh. Ana duduk Kelang nak pergi Sepang, berfikir 2 kali kalau sahabat-sahabat nak pergi kuliah. Jauh. Tambah kalau jauh lah senang cerita. Jadi tuan-tuan nak pergi keluar rumah pukul 11, sampai tempat Kenuri katalah pukul 1. Makan tengok sembang kawan lama tak jumpa solat 2.30. Okey, 2.30 dah. Aku pergi solat dulu. Boleh waktu masih ada. Cuma kita bukan sengaja. Kita terleka sama. 2.30. Jangan aku solat dulu. Boleh faham Tapi kalau orang yang jenis tak solat, mari pukul berapa pun dia tak rasa apa. Ini kebiasaan. Boleh faham sebab tu tuan-tuan, Allah SWT biasakan dengan amal-amal tuan-tuan. Innahu macam mana surah Muzammil ayat yang ke Abang Muzammil mesti ingat ayat ni. Surah Muzammil, Abang Muzammil. Menyorok dan ayat ke-7 tak? Ayat ke-7. Quran ada bukan boleh. Ana bukan hafiz Quran, ana hafiz astagfirullah ayat ke-7. Qaulan sakila. Innahu sanulqi. Okey, ana ambil ujung tak apalah. Ambil yang ana ingat sudah. Qaulan saqila. Apa maksud perintah yang berat? Sesungguhnya aku turunkan kepada kamu satu perintah yang berat. Tuan-tuan, perintah berat ni tuan-tuan kata Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsir dia, perintah beratnya, wahai Muhammad, aku bagi pada kamu satu benda yang berat bagi orang yang tak biasa, tapi ringan bagi orang yang biasa. Solat, kita ambil contoh solat. Solat ni mudah ke payah? Tengok mata kasar, semua orang kata solat mudah. Betul? Tunggang-tunggik 5 minit habis. Betul tak betul?
Mudah tak? Mudah. Berapa ramai yang buat, berapa ramai yang tinggal? Ini kata berat. Aurat bukan payah, betul? Ambil kain selimut, bungkus semua, tutup dah aurat. Betul tak betul? Ramai yang buat ke ramai yang dedah? Ini berat. Tapi ringan bagi orang yang melazimi ibadah tadi, dia ringan. Tapi bagi orang yang meninggalkan, dia berat. Wa innaha lakabiratun illa la'al khashiin, kata Allah. Solat ni berat kecuali pada hati yang tunduk, dia ringan. Hati yang tunduk pada nafsu, dia berat. Boleh faham? Ini tuan-tuan dan puan, sebab tu kita kena biasakan dengan amal soleh, kita akan jadi ringan. Bahkan kita akan datang satu nikmat yang kedua pula, nikmat halawatul ibadah, manis buat amal. Bila kita rajin buat amal, kita sayang nak tinggal, halawatul ibadah, dia mari lagi satu, halawatul iman. Manisnya kita beriman dengan Allah dengan amal soleh, beriman dengan pahala ni manis. Bila manis ni tak kena kecil manis, jangan bimbang. Manis ni manfaat bukan mudarat. Boleh faham tak? Bila datang manis ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah syurgalah kita. Amin amin amin. Boleh? Tak kenal maka tak cinta. Situ duduk. Boleh? Okay, iaitu orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka kufur akan adanya hari akhirat. Tuan-tuan, zakat Allah kaitkan dengan kiamat, dengan hari akhirat. Boleh faham tak? Kenapa tuan-tuan? Apa hikmah? Kita berhenti kat sini. Kita berhenti kat sini. Anda tulis dulu. Tuan-tuan yang baru pun tulis nak. Ini berapa bulan? 3 bulan. Apa hikmah Allah kaitkan zakat dengan akhirat? Zakat ni satu amal yang melibatkan sepenuhnya harta. Betul? Betul tak betul? Sepenuhnya harta. Baik zakat fitrah, harta. Ataupun kita bagi beras, harta. Zakat perniagaan, lagilah orang nampak harta. Nama pun perniagaan. Betul? Zakat ternak, harta. Zakat galian, harta. Zakat simpanan, harta. Betul? Bila sebut harta, manusia nampak harta ni kemewahan dunia. Dia boleh lupa akhirat. Betul tak betul? Dengan harta, dia boleh bunuh orang. Dengan harta, jadi perang. Dengan harta, putus hubungan silaturahim. Dengan harta, gaduh adik-beradik. Dengan harta, dicuri orang punya. Dengan harta, dia tak ingat akhirat. Maka Allah letak ayat ni, zakat dengan akhirat. Boleh faham tak? Walaupun keluar tu hanya RM7, tapi besar manfaat dari padang mahsyar. Walaupun keluar ada 1/40, bukan banyak pun. 1/40, 2.5%, jauh lebih murah pada 6%. Boleh faham tak? 6% belum tentu boleh tolong padang mahsyar. 2.5% boleh tolong akhirat. Allah kait zakat dengan akhirat. Jangan ingat harta dunia semata-mata. Boleh faham tak? Harta boleh tolong dan sangat-sangat menolong akhirat kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Munafiqun, ya Allah, tahan sekejap mati, aku nak infak hartaku. Bukan tahan sekejap mati aku nak bangun tahajud. Bukan tahan sekejap mati aku nak qiyamul lail. Bukan tahan sekejap mati aku nak pergi haji. Tahan sekejap mati aku nak infak. Haji besar tak pahala? Besar. Qiyamul lail antara amal sunat yang terbaik. Boleh faham tak? Tetapi Allah sebut dalam surah tadi, tahan aku mati ni, aku nak infak. Kenapa nak derma harta? Karena harta ni pahala berterusan sampai kiamat. Haji, balik haji, setakat tu je pahala. Betul? Qiyamul lail, bangun setakat tu je pahala. Harta, dan kita mati, duduk jalan. Duduk jalan.
Nampak tak? Ini harta. Sebab Allah kait zakat tadi harta dengan akhirat. Biar nampak keuntungan yang tak pernah putus dengan harta. Boleh faham tak? Itu sebab Allah tanya. Min aina iktasabahu? Daripada mana kamu dapat? Mana kamu dapat? Dan ke mana kamu an-nafqah? Ke mana kamu belanjakan harta? Allah tanya besok. Lepas tu dalam bab kitab kita ni tuan-tuan, tuan-tuan perhabislah RM32 beli kitab. Sungguh. Satu, anak nak sebut satu orang 2 hari lepas. 2 hari lepas tuan-tuan. Anak bila surau tu pun dah lama juga. Anak tengok muka surat berapa dia pun. Dah lama macam sini lah. Sampai peringkat seorang pun dah tak bawa kitab dah. Dah punya terlalu lama. Kan? Seorang pun dah tak. Masa beli mula-mula tu ada rasa dalam 20 biji juga. Anak kita sangka baiklah, yang mana beli tu semua dah khatam. Kan? Jadi tak bawa dalam kitab. Jadi bila anak sebut balik tuan-tuan, habis kuliah, anak kata tuan-tuan yang mana belum beli, belilah anak kata. Ini kitab sirah Nabi kita. Kita sayang Nabi kita. Esok Nabi tanya, ada dah kitab aku kat rumah? Tak ada tuan-tuan, jam. Habis kuliah, seorang hamba Allah datang salam dengan anak. Ustaz, ni ada 320. Ustaz beli 10 biji. Bila nak sebut harga dikira saja, ni 320. Ustaz tolong beli 10 biji, bulan depan Ustaz bawa. Seorang makhluk dalam surau tu pun tak tahu dia infak, pasal dia salang anak kat luar. Orang jenis ni tuan-tuan, orang jenis ni Nabi kata apa? Pada hari mahsyar besok, yang hari lazilu ila zilullah, yang hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah, salah satunya orang yang infak, tangan kanan memberi, tangan kanan tak tahu. Seorang pun tak tahu dia infak 10 biji kita. Masya Allah. Boleh faham tak tuan-tuan? Allahu akbar. Jadi kita berhenti situ. Subhanallah. Ada, anda jumpa banyak orang dah macam tu. Ada satu tempat tu kitab murah je, kitab 14 hadis, RM6 je pun. RM6 je. Berapa biji? 30 biji kot dia beli. 30 biji dia seorang beli. Tiap bulan datang mengaji dia kitab free. Siapa pun tak tahu siapa yang belikan kitab tu. Anak seorang dia tahu dengan Allah. Allahu akbar. Aina fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba cari kebaikan. Insya-Allah yang baik semua dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap kelemahan ilmu anak. Pagi ni yang bunyi kuat itu bukan suara anak, itu speaker. Insya-Allah. Macam biasa, kapsul habatus sauda, zaitun,